Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua yang hadir pada petang ini. Lepas Lidah tadi daripada PD yang akan menjadi moderator kita pada petang ini pada Cik Siti sebagai kita punya sokongan menyediakan pautan Zoom uh, kita pada petang ini. Nampak tadi ada Dr. Noazah ya, sama-sama untuk sesi kita pada petang ini. uh, dan semua rakan-rakan guru yang sempat untuk sama pada petang ini. Jadi saya mulakan sesi sisipan refleksi pada petang ini untuk siri yang ke-28. Ya. Siri yang ke-28 adalah siri yang terakhir untuk tahun ini, tahun 2023. InsyaAllah siri yang ke-29 kita akan berada pada tahun 2024. Jadi sudah kita menjangkau masuk tahun baru pada minggu hadapan. Jadi saya masih lagi memberi fokus kepada uh, maklum balas. Ini minggu yang ke-6. Saya membicarakan tentang maklum balas ini. Okay? Sebab saya menganggap bahawa maklum balas ini adalah merupakan salah satu elemen yang penting dalam proses pembelajaran bermakna. Okay? Bila disebut maklum balas ini, dia boleh bersifat maklum balas sama ada guru kepada murid ataupun murid kepada guru, ataupun kalau ada rakan pembelajaran yang lain. Jadi rakan pembelajaran ni termasuklah rakan sebaya anak-anak di sekolah, dan juga boleh juga rakan pembelajaran daripada komuniti, daripada adik-adik keluarga pun boleh, daripada ibu bapa, daripada adik-beradik, daripada ahli komuniti. Bila anak-anak mempunyai kemahiran ataupun mempunyai kompetensi untuk um, menerima dan memberi maklum balas, maknanya dia akan membantu proses pembelajaran anak-anak. Dalam konteks guru, dia akan membantu guru melihat perkembangan pembelajaran anak-anak daripada satu tahap ke satu tahap. Ini yang dulu saya ada menggambarkan dalam bentuk grafik. Dan saya memang suka menganalogikan pembelajaran ini adalah proses perkembangan. Pembelajaran itu adalah merupakan satu perjalanan. It's a journey. Okay? Learning progression is a journey. Perkembangan pembelajaran itu adalah merupakan satu uh, perjalanan. Jadi kita mengalami pembelajaran apa tu journey ini, pembelajaran perkembangan pembelajaran itu secara berterusan. Jadi di antara perkara yang penting yang akan dimanfaatkan apabila kita menganggap pembelajaran itu sebagai satu perjalanan. Jadi anak-anak dia mesti tahu ke mana dia akan pergi.
Di dalam pembelajaran, dia tahu bahawa apakah yang mereka akan pelajari, apakah pengetahuan, apakah kemahiran yang mereka perlu apa ni kuasai. Ha? Jadi itu yang penting. Jadi sebab itu kalau anak-anak tahu apa yang mereka akan pelajari, maksud mereka tahu ke mana mereka nak pergi, maka itu akan dapat meningkatkan pencapaian hasrat pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi penyediaan hasrat pembelajaran dengan sokongan kriteria kejayaan, dia akan membantu anak-anak untuk bergerak daripada satu tahap ke satu tahap dalam proses atau dalam proses perkembangan pembelajaran. Sebab tu kalau kita tengok dalam sukatan kita pun dalam DSKP tu ada dia punya tahap dia. Tahap yang disebut sebagai TP1, TP2, TP3 sampailah kepada TP6. Eh? Jadi itu yang saya masukkan dengan apa tu, dia boleh menjawab soalan ke mana saya akan pergi. Yang kedua ialah bagaimana saya akan pergi. Jadi dia anak-anak pun pada tahu bagaimana dia nak bergerak daripada satu tahap ke satu tahap. Sehinggalah mereka dapat mencapai apa yang telah ditetapkan, iaitu hasrat pembelajaran. Yang ketiga ialah untuk menjawab soalan bila ke manakah selepas ini. Maksudnya anak-anak tahu bila mereka sudah mencapai, telah berada kepada keberhasilan yang diharapkan tu, apa yang perlu dia buat. Ataupun dia sudah sampai pada tahap yang tertentu, untuk dia pergi ke tahap yang satu lagi, apa yang perlu mereka lakukan. Jadi untuk menyokong ataupun untuk membantu anak-anak melalui proses perkembangan pembelajaran ini, maklum balas itu sangat penting. Sama ada maklum balas daripada guru kepada guru, daripada rakan sebaya ataupun kepada rakan sebaya, ataupun rakan pembelajaran yang lain, itu akan membantu. Sebab itu kalau kita ingat pepatah orang-orang tua kita mengatakan kalau segan bertanya, dia kata sesat jalan. Bertanya itu maksudnya untuk mendapatkan maklum balas. Maklum balas. Kalau kita pergi ke satu tempat, kita tak pasti. Kita tahu ke mana nak pergi, tapi ke mana arah dan di mana kita sedang berada, kita akan bertanya. Jadi, kalau bertanya itu adalah satu proses untuk mendapatkan maklum balas. Nanti kita akan tanya, kita akan lihat apakah ciri-ciri maklum balas yang berkesan, yang akan membantu anak-anak mengemudi, navigate mengemudi perkembangan pembelajaran mereka. Dan pada sesi lepas pun saya dah kongsikan tentang tiga jenis maklum balas yang disarankan oleh Profesor John Hattie dan juga Profesor Helen Timperley, iaitu feedback, feed up, feedback dan juga feed forward. Ini sebenarnya proses yang berlaku secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan ada 4 tahap di mana peranan maklum balas itu diperlukan. Pertama ialah tahap di mana anak-anak ingin melaksanakan tugasan. Yang kedua, tahap bagaimana proses untuk mereka memahami. Untuk mereka memahami dan untuk mereka melaksanakan tugasan berkenaan. Pertama, dia tahu apa dia nak buat. Yang kedua, dia tahu bagaimana mereka nak melakukannya. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil ataupun dirancang.
Yang ketiga ialah tahap regulasi kendiri. Ini tahap yang sangat kritikal kerana kita nak anak-anak ini okay, mempunyai kita panggil regulasi kendiri ataupun dalam istilah apa tu istilah pendidikan juga digunakan istilah agensi. Agensi ini adalah keupayaan seseorang itu untuk menguruskan diri mereka. Dalam konteks ni, kalau dalam konteks pembelajaran ni, kebolehan anak-anak itu untuk menguruskan pembelajaran. Kalau anak-anak itu boleh menguruskan pembelajaran mereka sendiri, kita boleh katakan bahawa anak-anak itu ada elemen agensi. Agensi. Dan agensi ini adalah satu komponen yang penting dalam membangunkan kita panggil regulasi kendiri. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil self-regulated learning. Okay? Regulasi kendiri. Pembelajaran, regulasi kendiri. Dan yang paling apa sekali, yang paling akhirnya, okay, maklum balas itu akan berada pada tahap diri dia. Pada diri dia. Maksudnya self. Okay? The self stage. Self stage ni maksudnya dia sudah menggunakan maklum balas itu untuk dia melakukan muhasabah. Untuk dia mengintrospeksi diri dia. Secara berterusan. Apa kekuatan, apa kelemahan yang telah dilakukan pada tahap-tahap yang sebelum ini. Dan bagaimana nanti boleh diperbaiki perkara-perkara tersebut. Kalau kelemahan lah. Kalau ada kekuatan itu, bagaimana kekuatan itu boleh dipertingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Okey. Hari ini saya akan fokus kepada 7 kunci keberkesanan maklum balas yang disarankan oleh seorang sarjana iaitu Graham Wiggins pada September 2012. Okey, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada 2015. Okay, Graham Wiggins ni salah seorang tokoh pendidikan yang banyak membincangkan tentang pentingnya kepahaman dalam proses pembelajaran anak-anak. Dan juga beliaulah di antara tokoh yang banyak mengemukakan idea the backward design. Okay, backward design di antara tokoh yang mana telah beliau perkenalkan dalam buku beliau yang bertajuk Understanding by Design, UBD. Okay. Jadi mengikut apa Graham Wiggins, dia rakan beliau ialah J. McTighe. Dia kalau menulis buku biasa dia akan berkolaborasi ataupun co-author dia tu, rakan pengarang dia ialah J. McTighe. J. McTighe masih lagi nampak sihat lagi nampaknya, ya, dan telah menghasilkan beberapa buah buku yang masih lagi mempromosikan idea tentang understanding by design, tentang backward design, yang merupakan penerusan kepada usaha yang telah dimulakan oleh Graham Wiggins. Jadi pertama, maklum balas mesti ada rujukan matlamat. Rujukan matlamat ni maksudnya ada sesuatu yang nak dicapai. Okay? Nak dicapai seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada hasrat pembelajaran. Okay? Jadi, rujukan matlamat dalam konteks pembelajaran ialah hasrat pembelajaran. Bersama-sama dengan kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan dijana ataupun dihasilkan daripada hasrat pembelajaran. Dia adalah merupakan langkah-langkah yang spesifik yang boleh dilakukan oleh anak-anak untuk mencapai hasrat pembelajaran. Kriteria kejayaan itu disediakan untuk membantu anak-anak mencapai hasrat pembelajaran. Dan semasa proses tersebut, dia akan memerlukan kepada maklum balas. Jadi kalau maklum balas kita merujuk kepada hasrat pembelajaran,
dan juga kriteria kejayaan, maka kita punya maklum balas tu salah satu maklum balas yang berkesan. Ya. Yang kedua, maklum balas yang baik ini, yang berkesan ini ialah maklum balas yang dia mesti visible, yang ketara, dan dia mesti telus. Telus maksudnya dia jelas, dia jelas, dapat dilihat oleh anak-anak. Di sinilah peranan apa yang disebut sebagai kejelasan guru ataupun teacher clarity. Bila cikgu ada kejelasan, maka mudahlah dia menampilkan maklum balas itu dalam bentuk yang ketara dan juga telus. Kalau kita tak ada, tidak mempunyai clarity, maksudnya benda itu sukar untuk diapakan, di, 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 diberikan ataupun untuk kita memberikan maklum balas yang sebab maklum balas ni bukan setakat melibatkan hasil tadi, tapi ia juga melibatkan tetapi juga bukan melibatkan matlamat sahaja, tetapi melibatkan hasil. Jadi hasil ni berkait rapat dengan kriteria kejayaan. Jadi mungkin ada setengah-setengah cikgu yang mungkin kurang jelas tentang kriteria kejayaannya, ataupun saya ingat kalau di daerah Paulison mereka sudah diberikan pendedahan tentang apakah dia kriteria kejayaan, bagaimana menyediakan kriteria kejayaan, dan apakah kepentingan kriteria kejayaan tersebut. Semua mata pelajaran ataupun subjek perlu menyediakan kriteria kejayaan berkenaan. Yang ketiga ialah anak-anak boleh mengambil uh, tindakan, membuat tindakan, boleh bertindak upon feedback. Maksud mereka boleh menerima, bila mereka menerima maklum balas itu, dia akan membuat sesuatu tindakan untuk respon. Maksudnya maklum balas itu membolehkan mereka melakukan sesuatu untuk memperbaiki apa yang sedang mereka laksanakan. Sebab itu maklum balas perlu bersifat konkret. Kalau dia tidak konkret, maka dia sama-sama begitu kan, ataupun dia dalam bentuk tidak apa tadi yang kita kata kejelasannya itu tak begitu baik, susah anak-anak nak mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya berdasarkan kepada maklum balas berkenaan. Okay, sebab tu keyword di sini ialah the action, action upon feedback. Dia maksudnya dia actionable. Maksudnya benda tu boleh mendorong anak-anak untuk melakukan sesuatu perkara, sesuatu tindakan, berdasarkan maklum balas berkenaan. Sebab tu kalau maklum balas itu tidak konkret, okay, dia bersifat sama-sama, mungkin dia boleh juga menimbulkan pertikaian. Adakah maksudnya begini, adakah maksudnya begitu. Jadi ada pertikaian sebab dia tidak cukup jelas. Dia kata dalam pernyataan saya ni, dia kata tidak cukup deskriptif, tidak describe, tidak jelas. Jadi sebab tu kita kena mengambil berhati-hatilah dalam konteks ini, supaya maklum balas tu berkesan, bermakna kepada anak-anak. Yang bermakna tu maksudnya dia boleh membuat sesuatu tindakan berdasarkan kepada maklum balas tersebut. Baik. Yang seterusnya, maklum balas yang berkesan ni dia adalah mesra pengguna, okay, user friendly. Friendly ni maksudnya dia khusus, tepat, okay, dan dia bila anak-anak dapat maklum balas itu, mereka akan merasa tersentuh. Ya. Kalau dia tak tersentuh, dia tidak memahami maklum balas itu, jadi maklum balas itu akan menjadi sia-sia. Bagaimana kita nak memberikan satu maklum balas yang menyentuh hati nurani anak-anak.
Okey. Dan ya mungkin kalau kita ada pengalaman kan, ada kes-kes tertentu bila kita bagi maklum balas itu, mungkin ada anak-anak itu yang akan apa dia rasa tersentuh, maksudnya dia mengalirkan air mata, apa dia rasa terharu, dengan apa yang maklum balas yang diberikan itu. Dia apa ni menyentuh hati nurani, hati nurani apa yang ada dalam diri anak-anak itu. Jadi kemesraan maklum balas itu, user friendly itu, ada kalanya dia sangat apa ni berperanan, Ha, sebab, sebab tu kita kena uh, merancang maklum balas itu supaya dia bersifat user friendly. Dan yang kelima ialah maklum balas yang timely, dipanggil timely. Timely ni maksudnya menepati masa. Okay? Kita kena tengok, kita kena sesuaikan dengan persekitaran, dengan aktiviti yang sedang berlaku. Kalau kita bagi maklum balas yang terlalu awal, mungkin dia pun ada masalah. Ataupun maklum balas tu terlalu lewat, pun ada masalah. Dia tidak, sebab tu kita gunakan istilah tepat pada masanya. Ha, Dia menepati masa, tepat pada masanya, timely. Eh? Jadi kalau terlalu lewat, mungkinnya masuk kalau di antara kalau dia terlalu lewat ni mungkin susahlah anak-anak nak relatekan dengan apa yang telah mereka lakukan beberapa hari sebelum itu kan, beberapa hari sebelum itu. Jadi sebaik-baiknya kita tengok. Dan satu lagi mungkin juga kita kena perhatikan maklum balas itu kita tidak uh, apa ni menjatuhkan apa ni semangat, menjatuhkan maruah, menjatuhkan muka anak-anak, ya. Ya, mungkin tadi yang berkaitan dengan empat jugalah, ya. User friendly itu. Dia rasa walaupun kita menegur, kita memberi maklum balas tentang mungkin ada sedikit sebanyak kelemahan, tetapi mereka melihat maklum balas itu membantu dia untuk memperbaiki diri mereka, tidak mengaibkan mereka. Okey? Sebab tu maklum balas yang baik ialah maklum balas yang menepati tepat pada masanya, bukan juga maklum balas yang segera. Bukan maksud segera tu bagus. Kalau segera pun tapi pada masa yang tidak sesuai, eh, katakan anak-anak sedang membuat apa ni pembentangan, membuat perkongsian, kita masa tu jugalah kita nak bagi maklum balas. Dan mungkin pada ketika itu dia akan mengganggu eh, uh, tumpuan ataupun konsentrasi anak-anak pada ketika itu. Dan dua yang akhir ni saya nak sebut di sini ialah maklum balas yang baik itu ialah maklum balas yang berterusan, kan konsisten. Berterusan dan konsisten ni penting, sebab saya katakan tadi proses perkembangan pembelajaran itu berlaku secara berterusan. Sebab tu kita tak boleh bagi maklum balas tu hanya pada tahap-tahap tertentu. Kita kena lakukan pada semua tahap. Dan satu lagi yang dikatakan yang konsisten itu ialah uh, kita apa ni meletakkan satu ekspektasi, kita letakkan jangkaan yang baik kepada anak-anak. Itu di antara fungsi maklum balas juga. Ya, kita sentiasa mendorongkan mereka untuk melakukan pencapaian yang lebih baik dengan apa yang sedia ada. Okay. Dan yang akhir sekali, ya, sebab kenapa saya kata tadi yang uh, maklum balas ni sangat penting, sebab maklum balas ni adalah merupakan satu komponen. Okay. Kalau saya kongsikan ini adalah merupakan model kompetensi ketangkasan belajar murid-murid anak-anak. Ini adalah satu model yang apa ni yang bagus, yang baik untuk kita melihat
proses perkembangan pembelajaran anak-anak itu. Jadi saya namakan dia sebagai tangkas belajar ataupun learning agility. Dalam bahasa Inggeris kita panggil agility, ketangkasan untuk mereka belajar. Kalau kita tengok dalam apa tu, dalam yang merah itu, cara belajar itu salah satu elemen ya yang ada untuk memantapkan apa tu ketangkasan pembelajaran mereka ialah maklum balas. Jadi saya ingat kemudian ni saya akan bincangkan dengan lebih detail pada masa-masa yang akan datang. Jadi saya ingat saya berhenti setakat ini dulu. Terima kasih di atas apa tu perhatian dan apa ni persediaan cikgu-cikgu untuk mengikuti sesi ini. Saya serahkan kepada Azlida untuk meneruskan sesi yang seterusnya.